Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Fahmi bin Mak Yasin, bernombor matrik 2202552. Okey, bagi tugasan refleksi untuk subjek kajian tindakan, sebelum saya menceritakan dengan lebih lanjut kajian tindakan yang telah kumpulan kami jalankan, saya ingin bercerita serba sedikit latar belakang kajian tindakan. Okey, latar belakang kajian tindakan. Okey, kajian tindakan ialah satu kajian oleh pengamal, baik secara individu ataupun secara berkumpulan. Untuk apa? Untuk mengubah dan membuat penambahbaikan amalan sedia ada. Iaitu masuk serba sedikit lah. Dan kajian tindakan ini diperkenalkan oleh Kerlewin pada tahun 1946. Okey, siapa Kerlewin ni? Okey, Kerlewin ni merupakan orang yang pertama ataupun orang yang mula-mula menggunakan perkataan exeresis ataupun kajian tindakan lah. Dan pada abad ke-20 kajian tindakan ini telah berkembang di Amerika Syarikat dan ditafsirkan sebagai the systematic collection of information that is designed to bring about social change. Okey, itu serba sedikit latar belakang. Okey, kenapa kajian tindakan ni penting kepada guru sebagai penyelidik lah. Okey, yang pertama iaitu dia menjadikan guru itu lebih reflektif. Yang kedua, dapat meningkatkan tahap profesionalism guru itu sendiri. Nombor tiga, kita dapat ataupun guru dapat sentiasa dapat memperbaiki mutu PNP ataupun PDPC. Okey, kemudian kajian tindakan ini dia menggunakan model kajian, iaitu model kajian Chemist and McTaggart, di mana yang pertama membuat refleksi ataupun reflect, yang kedua merancang ataupun plan, yang ketiga bertindak, dan yang keempat memerhati. Okey, baik. Selepas itu, kemudian kajian tindakan yang telah kami jalankan iaitu yang bertajuk penguasaan kemahiran menulis jawi dalam kalangan murid dengan menggunakan kaedah lampu isyarat. Okey, itu tajuk kajian tindakan kami, iaitu penguasaan kemahiran menulis jawi dalam kalangan murid dengan menggunakan kaedah lampu isyarat. Okey, baik. Objektif umum. Okey, objektif umum kajian yang kami jalankan ni ialah objektif kajian ini adalah secara umumnya untuk meningkatkan kemahiran menulis murid dalam mengenal pasti huruf jawi tunggal yang boleh disambung dan tidak boleh disambung, serta dapat menulis menggunakan kaedah penulisan jawi yang betul. Okay, itu untuk objektif umum bagi kajian tindakan kami. Kemudian, kumpulan sasaran terdiri daripada 5 orang murid tingkatan 1 dan kami telah jalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Tembesu di Kuala Nerus, Terengganu. Okey, baik. Untuk kumpulan sasaran lah. Okey, kemudian masuk kepada refleksi. Untuk refleksi awal ni kami telah mengadakan ataupun menjalankan ujian jawi bagi murid tingkatan 1, dan kami selepas mendapat keputusan, kami mendapati seramai 5 orang murid yang mendapat markah tercorok lah. Okey, 5 orang. Okey, daripada 5 orang itu kami merancang untuk membuat intervensi supaya mereka berlima ni dapat menguasai jawi lah. Okey, intervensi yang kami lakukan ialah intervensi menggunakan kaedah lampu isyarat. Okey, itu untuk intervensi. Kemudian kita masuk kepada untuk gelungan pertama. Gelungan pertama ialah untuk gelungan pertama kami kami menjalankan ujian jawi dengan menggunakan kaedah lampu isyarat, iaitu caranya menggunakan susun abjad ikut turutan warna, mengikut turutan warna lampu isyarat, tetapi abjad tu disusun tidak mengikut tertib.
Okey, susun abjad mengikut ikut okey, maaf. Untuk golongan pertama ni kami susun ikut turutan warna, tetapi abjad itu disusun tidak tertib. Maknanya kat situ tidak ni lah, tidak sekali. Okey, kemudian kami jalankan ujian jawi ni dengan memberikan kepada pelajar ini 10 patah perkataan, di mana di petak kiri perkataan jawi dan di petak kanan perkataan rumi. Okey, untuk golongan pertama ni, kaedah lampu isyarat yang kami gunakan, kami tidak tampal ataupun lekatkan di papan putih. Okey, untuk intervensi golongan pertama. Dan hasil daripada ujian jawi yang kami jalankan, kami mendapati seramai 2 orang murid yang mendapat 4 markah, 1 orang murid mendapat 5 markah dan 2 orang murid mendapat 6 markah. Okey, daripada golongan pertama ni, kami juga dapati 3 orang pelajar lah, 3 orang pelajar yang tidak menjawab langsung. Orang kata bukan jawapannya salah, tetapi dia tidak menjawab langsung lah. Okey, itu untuk golongan pertama. Seterusnya kami selepas mendapat keputusan dari golongan pertama, kami teruskan lagi kajian kami kepada golongan kedua. Okey, bagi golongan kedua, kami membuat pembaharuan ataupun penambahan, di mana kami panjangkan masa ujian jawi. Kami panjangkan masa kepada pelajar untuk mereka menghafal perkataan-perkataan jawi, di mana pada golongan pertama kami memberi masa selama 30 minit, manakala untuk golongan kedua kami membuat penambahbaikan dengan menambah masa selama 40 minit. Dan bagi ujian jawi pula, kami juga memanjangkan masa dengan 15 minit, di mana bagi pada golongan pertama selama 10 minit. Kemudian pembaharuan lagi yang kami lakukan pada golongan kedua, iaitu kami menyusun ikut susunan ikut tertib. Di mana pada golongan pertama tidak mengikut turutan, manakala golongan kedua kami mengikut turutan lah. Dan pembaharuan yang ketiga yang kami lakukan ialah kaedah lampu isyarat, di mana kami lekatkan pada papan putih untuk sebagai rujukan kepada pelajar. Dan setelah kami lakukan ujian jawi tersebut, kami dapati keputusan pelajar lebih baik daripada golongan pertama, di mana seramai 2 orang yang mendapat 7 markah, 1 orang yang mendapat 6 markah, 1 orang yang mendapat 5 markah dan 1 orang yang mendapat 4 markah. Okey, jadi di situ kami lihat peningkatan pelajar lah. Okey, peningkatan pelajar selepas golongan kedua yang kami lakukan. Okey, sebelum saya terlupa, selepas kami jalankan ujian jawi di golongan pertama, pada golongan pertama kami juga telah mengadakan temu bual untuk mengetahui masalah-masalah murid. Okey, antara soalan-soalan yang kami ajukan ialah bagaimanakah kamu mengenal pasti huruf-huruf tunggal jawi yang boleh disambung dan tidak boleh disambung berdasarkan kaedah lampu isyarat. Okey, berdasarkan soalan yang kami beri, keseluruhan pelajar iaitu 1% telah menyatakan bahawa mereka dapat mengenal huruf jawi yang boleh disambung dan tidak boleh disambung berdasarkan kaedah lampu isyarat. Maknanya semualah keseluruhan pelajar dapat mengenali. Kemudian soalan kedua, kami ajukan soalan, adakah kamu dapat mengingat huruf-huruf jawi tunggal yang boleh disambung dan tidak boleh disambung berdasarkan warna-warna yang terdapat dalam kaedah lampu isyarat. Okey, dan kemudian hasil daripada temu bual tersebut, kami mendapati seramai 3 orang murid sahaja mampu mengingat huruf-huruf jawi tunggal yang boleh disambung dan tidak boleh disambung, manakala 2 orang murid lagi tidak mampu mengingat dengan baik. Okey, kemudian soalan ketiga kami ajukan, bagaimanakah kaedah lampu isyarat ini dapat membantu menulis jawi dengan betul. Dan 4 orang murid hanya 4 orang murid sahaja yang dapat memahami dengan jelas peranan kaedah lampu isyarat bagi huruf jawi yang boleh disambung dan tidak boleh disambung semasa sesi penerangan. Seterusnya, apakah perasaan kamu menggunakan kaedah lampu isyarat?
dan keseluruhan murid, semua murid 5 orang murid merasakan teruja menggunakan kaedah lampu isyarat. Kemudian, adakah kamu merasakan yang kaedah lampu isyarat ini membantu kamu lebih memahami cara dalam penulisan Jawi? Dan seramai 3 orang murid merasakan kaedah lampu isyarat ini membantu dalam memahami cara dalam penulisan Jawi. Okey, tu inilah keputusan temu bual ataupun temu bual yang kami dapati selepas melakukan gelungan pertama. Dan sebagai pengakhirannya, kami dapati murid-murid murid-murid 5 orang ini dapat meningkatkan lagi keputusannya pada gelungan kedua. Okey, maknanya mereka dapat improve lah daripada gelungan pertama. Tidak ada pelajar yang mendapat 7 markah, dan pada gelungan kedua seramai 2 orang yang mendapat 7 markah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.